Assalamualaikum dan sejahtera anak-anak. Jom kita belajar matematik tingkatan 4 bersama Cikgu Eti. Bab 1. Jom. Okey anak-anak, dalam video kali ini Cikgu akan ajar dua subtopik iaitu 1.1D dan 1.1E. Okey, untuk 1.1D, Cikgu nak ajar anak-anak macam mana anak-anak nak bentuk persamaan kuadratik jika dibagi situasi. Okey, contoh ni Cikgu ambil daripada contoh buku teks saja. Anak-anak boleh refer contoh tu dalam muka surat 15 buku teks. Okey. So apa dia kata? Cik Ganesan ni nak buat dua jenis kad untuk kelab matematik dan ukuran kad macam dia bagi dalam rajah. Okey. So kalau anak-anak tengok dia ada dua rajah di sini. Dan dua-dua rajah berbentuk segi 4 tepat. Okey, jadi kita tengok soalan A. Dia nak kita cikgu highlight dulu. Okey, dia nak kita bentuk ungkapan kuadratik. Okey, dia nak kita bentuk satu ungkapan kuadratik berdasarkan luas. Okey, luas apa? Luas kedua-dua kad yang dia bagi. So, kita kena selesaikanlah. Jadi, macam mana kita nak buat? Kita tulis, kita buat dulu soalan A. Okey, oleh sebab maklumat yang dibagi adalah luas, jadi kita buat luas lah. Luas untuk segi 4, apa dia formula anak-anak? Takutlah lupa, cikgu tulis panjang darab dengan lebar. So, kita buat luas sama dengan, okey, jadi kita ambil luas yang pertama lah untuk rajah. So, rajah yang pertama X darab dengan X. Tambah dengan luas yang kedua, panjang dia 2X tambah 1. Darab dengan lebar dia X. Okey, so kita akan selesaikan. Luas sama dengan X darab X akan dapat X kuasa 2. Tambah dengan, okey, 2X. Sebab dia ada 2 kat sini kurungan. Jadi kita kena buat kembangan 2 kurungan. Takut anak-anak dah lupa, cikgu ulang balik. So 2X darab dengan X. Anak-anak akan dapat apa? Akan dapat 2X kuasa 2. Dan kurungan yang kedua, 1 darab X. Anak-anak akan dapat tambah X sahaja. Kita tak tulis 1X, kita akan tulis X sahaja. Jadi kita akan tengok yang mana yang sama sebutan. So yang sama sebutan adalah X kuasa 2 dengan 2X kuasa 2. Sebab apa? Sebab dia sama. X kuasa 2, X kuasa 2. X ni tak. Jadi kita selesaikan. Kita akan dapat L sama dengan L tu untuk luas. X kuasa 2 tambah 2X kuasa 2 akan jadi 3X kuasa 2 tambah X. Okey, siap untuk soalan A. Untuk soalan B, dia nak kita buat apa? Dia nak kita bentuk persamaan pula. Persamaan apa? Persamaan kuadratik. Sebab apa dia nak kita bentuk persamaan kuadratik? Sebab dia dah bagi tahu nilai dia. Nilai luas untuk kedua-dua tu adalah 114. So, kita sambung. Kita akan guna ungkapan yang kita dah dapat di A tadi. Tapi kita akan samakan dengan 114. So, 3X kuasa 2 tambah X sama dengan 114. Cikgu ulang balik. 3X kuasa 2 tambah X ni adalah untuk luas. Dua-dua rajah, dua-dua kad tadi. So, luas dua-dua kad adalah 114. Jadi, kita akan letak dalam bentuk kuadratik, persamaan kuadratik iaitu, cikgu ulang balik. Kita dah belajar dah. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. So, kita kena ubah 114 ni. Sepatutnya kalau konsep matematik yang betul, 114 ni kita tolak 114. So, dekat sebelah kiri pun kita akan tolak 114. Tapi selalunya anak-anak akan buat macam ni kan. Sebab 114 ni positif, jadi bawa ke sini akan jadi negatif. So, akan dapat 3X kuasa 2 tambah X tolak 114 sama dengan 0. So, refer balik, kita check balik. Sama tak bentuk kita? Okey, dah sama. Bila dah sama, selesailah. Inilah jawapan untuk B. Okey, inilah adalah persamaan kuadratik untuk dua-dua kad yang dia dah bagi. Faham anak-anak? Okey anak-anak, kita dah selesai dah untuk 1.1D. Sekarang ni anak-anak boleh buat latihan praktiskan diri 1.1D, soalan nombor 1, muka surat 15 dalam buku teks. Soalan tu TP5.
Okey, cikgu nak sambung dengan 1.1e pula, iaitu punca persamaan kuadratik. Okey, sebelum kita mula, apa maksud punca persamaan kuadratik? Okey, jadi cikgu highlightkan ke anak-anak. Punca persamaan kuadratik ni adalah, macam kita tahu, ni adalah formula untuk persamaan kuadratik, iaitu ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Tapi sekarang ni, dia bagi fungsi fx. Okey, so kita nak cari punca. Jadi apa punca? Punca ni maksud dia titik persilangan. Titik persilangan, cikgu highlightkan. Titik persilangan antara graf fungsi dengan paksi x. So, kena tengok dua. Bila nak cari punca melalui graf ni, ada dua kaedah, iaitu yang pertama, anak-anak tengok graf dan dengan paksi x. Yang mana yang bersilang? Okey, jadi kita tengok sekarang ni. Yang bersilang untuk graf yang pertama, bentuk U. So, bentuk U ni kita tahulah A lebih besar daripada 0. Apa maksud dia? A positif. Okey, maksud dia nanti persamaan dia mungkin fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 5. Mungkin cikgu kata. Okey, contoh. So, untuk graf A lebih besar daripada 0, graf dia bentuk U. So, di mana graf tu dan paksi x bertemu, di situ kita kata sebagai punca. Okey, tu. Ni cikgu dah tick dah tanda red dah untuk anak-anak tengok. Sama juga untuk graf yang kedua ni. Graf yang kedua kalau cikgu panggil bentuk U terbalik. Sebab apa? Sebab A lebih kecil daripada 0. Bermaksud A ni nilai negatif. Okey. Jadi mungkin soal graf fungsi dia adalah fx sama dengan negatif 3x kuasa 2 tambah 2x tambah 5 sama dengan 0. Okey, itu mungkin. Okey, so apa dia punya punca? Punca dia adalah daripada graf ni, anak-anak cuma tengok je graf yang dia bagi dengan paksi x. Okey, ni paksi x. So, di mana dia berselisih? Persilangan tu maksud dia yang sama kedudukan dia bersilang. Okey, tu kita panggil sebagai punca. Okey, anak-anak faham? Okey, so kita tengok contoh lah. Ni contoh pun sama juga. Cikgu tengok daripada buku teks saja, muka surat 18. Jadi kalau anak tengok dalam contoh cikgu ni tak jelas, anak-anak boleh tengok dalam buku teks, muka surat 18. Okey, kita tengok dua bentuk lah. Yang pertama, 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 12 sama dengan 0. So, dia bagi graf dah kat anak-anak. Jadi, anak-anak kena tanda di mana punca dia. Okey, jadi cikgu ulang balik. Kenapa graf ni bentuk U? Ni ulang kaji balik je. Bentuk U sebab A lebih besar daripada 0. Tengok A dia. Ni A ni. Kan kita dah belajar dah. 2 ni A, 5 ni B, negatif 12 ni adalah C. So, A lebih besar daripada 0. Maksud dia A positif lah. Jadi, kat mana punca dia? Sekarang ni kita tengok kat mana punca. Ni paksi X. Okey, so paksi X ni yang selisih dengan graf yang dia bagi di sini. So, apa nilai X dia? Negatif 4. So, jawapan dia X sama dengan negatif 4. Tu punca. Yang kedua, punca yang kedua di mana? Punca yang kedua di sini ni. Di tengah-tengah di antara 1 dengan 2. Jadi, kita baca nilai dia berapa? X sama dengan 1.5. Okey, faham anak-anak? Okey, kita tengok pula graf yang kedua. Graf kedua bentuk U terbalik. Sebab apa? Sebab A dia lebih kecil daripada 0. Sama juga mana A. A ni kalau dia buat negatif X kuasa 2, bermaksud A ni adalah negatif 1. Okey, B 3, C 4. Okey, sebab A negatif, jadi graf dia bentuk U terbalik. Tapi sama je kaedah dia. Kita nak cari nilai punca saja. So, untuk dapat punca, anak-anak kena tengok paksi X dan graf yang bersilang. So, kalau tengok kat sini, inilah bersilang dia. Okey, cikgu dah highlight pen warna hijau ni. So, apa jawapan punca dia? Punca dia yang pertama, X sama dengan negatif 1.
Dan yang kedua, X sama dengan 4. Okey, mudah kan anak-anak? Tunjuk kalau dia bagi graf, macam mana anak-anak nak cari punca. So, kalau dia bagi graf, mudahlah anak-anak cuma tengok antara graf tu dengan pasti X di mana bersilang. Di situlah punca. Tapi kalau dia tak bagi graf, tapi dia bagi persamaan, so anak-anak ada dua kaedah untuk tentukan sama ada punca ataupun bukan punca. Kaedah yang pertama, manual lah, anak-anak kena buat calculation. So, cikgu tunjuk dulu kaedah yang pertama. Bagi pandai sikit buat persamaan. So, kita akan guna yang pertama dulu. Dia kata jika X sama dengan 1, so kita masuk nilai lah. Kan dia bagi persamaan dia 2X kuasa 2. So, X tu kita ganti dengan nilai 1 kuasa 2 tolak 7X. So, 7 darab 1 tambah 3. Nilai kat sini sama dengan 0. So, anak-anak tekanlah kalkulator. 2 darab 1 kuasa 2 tolak 7 tambah 3 dapat berapa? Bila anak-anak tekan kalkulator, anak-anak akan dapat jawapan dia negatif 2 sebelah kiri. Tapi sebelah kanan dia kata 0. So, kalau anak-anak tengok kat sini pun dah tahulah mana boleh negatif 2 sama dengan 0. Jadi, bila dapat jawapan tak sama macam ni, kiri dan kanan, bermaksud X negatif 1 ni bukan punca. Okey, cikgu pangkah. Bukan punca. Bagi 2X kuasa 2 tolak 7X tambah 3. Okey, kita cuba pula yang kedua. Kita try bila X sama dengan 3. So, kita masuk nilai lah. 2, 3 kuasa 2 tolak 7 darab 3 tambah 3 sama dengan 0. So, sama juga anak-anak tekan kalkulator akan dapat 0 sama dengan 0. So, bila 0 sama dengan 0, confirm lah sama kan? Sebab 0 sama lah. So, jawapan dia apa? Jawapan dia X sama dengan 3 ni adalah punca. Jadi, conclusion yang kita dapat, X sama dengan 3 adalah punca bagi persamaan kuadratik 2X kuasa 2 tolak 7X tambah 3 sama dengan 0. Okey, mudah kan? Tu kaedah kena ganti masuk nilai. Sekarang ni cikgu nak ajak pula macam mana kalau kita ada kalkulator. Tapi dengan syarat kalkulator 570 lah. Okey, jadi step pertama. Ready anak-anak? Step pertama, anak-anak boleh pegang kalkulator sekarang ni. Cikgu sebut, anak-anak kena tekan. Okey. So, kita kena tekan dulu persamaan. Jadi, anak-anak kena tekan 2. Sebab persamaan dia 2 tu, 2X kuasa 2. Cikgu tulis sinilah takut anak-anak tak nampak. Persamaan dia adalah 2X kuasa 2 tolak 7X tambah 3. Dia sama dengan 0. Tapi kita tekan kalkulator, kita tak payah tekan sama dengan 0. So, kita tekan 2. Cikgu dah highlightkan 2. Ni cikgu bulat 2. Anak-anak tekan 2 sekarang. Lepas tu kita nak tekan X. Kalau anak-anak tengok kalkulator tu, X tu warna pink. So, kita kena tekan alpha dulu. Sebab sebelum kita nak pilih X. So, 2 alpha X. Lepas tu kita tekan kuasa 2 lah. Sebab 2X kuasa 2. Lepas tu kita tekan tolak. Kita tekan 7. Untuk dapat X yang kedua tu kita tekan alpha sekali lagi. Ambil X balik. Okey, lepas tu kita tekan tambah. Kita tekan 3. Okey, selesai semua tu. Anak-anak jangan buat apa? Anak-anak tulis tekan calculate. Okey, dapat. Bila tekan calculate, anak-anak masuk nilai lah. Okey, nak masuk nilai apa? Dia akan tanyalah X sama dengan. So, X tu anak-anak tekanlah 1. Lepas anak-anak tekan X sama dengan 1 tu, tekan sama dengan tengok nilai dia apa. Kalau dapat nilai dia negatif 2, tak samalah dengan 0. Sebab persamaan dia adalah sama dengan 0. Okey, boleh? Okey, kita dah tamat dah. Kita dah belajar 2 hari ni. Yang pertama, macam mana nak bina persamaan kuadratik pada situasi. Yang kedua, macam mana kita nak cari punca. Okey, cikgu nak anak-anak buat praktiskan diri 1.1e. Soalan nombor 1A saja. Soalan nombor 1A tu dalam muka surat 20 lah anak-anak buku teks.
Okey, untuk soalan 1A tu dia dah bagi graf, anak-anak cuma tengok yang mana berselisih saja, bersilang di antara paksi X dengan graf yang dia lukis, di situlah punca. Okey, untuk soalan 2 pun sama, dia tak bagi graf tapi dia bagi persamaan. Jadi anak-anak kena tekan kalkulator ataupun tunjuk jalan kira, masuk nilai. Kalau sama kiri dan kanan, jawapan dia punca lah nilai yang dia bagi. Kalau tak sama, nilai dia bukan punca. Okey, soalan nombor 3. Kaedah yang sama juga, cuma dia bagi dua persamaan yang dia tak selesaikan lagi. Jadi anak-anak kena darab dulu, selesai masuk dulu. Lepas tu baru ganti punca yang dia bagi tu. Kalau sama kiri dan kanan, punca. Kalau tak sama, bukan punca. Okey, untuk soalan 4, yang ni dia dah bagi gambar raja. Anak-anak kena buat soalan A dengan B saja. Tengok nilai punca yang dia bagi tu sama tak? Untuk soalan 1A, 2A, B, 3AB, yang tu soalan TP3 dan soalan 4, AB tu soalan TP4. Jadi cikgu nak anak-anak cuba buat dulu sendiri. Jom uji kefahaman anak-anak. Okey, untuk Google Meet seterusnya kita akan bincang jawapan. Okey anak-anak, selamat belajar.